Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku, Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Insya-Allah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insya-Allah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FUSMOVE Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritual. FUSMOVE Childcare Center ini, FUSMOVE artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, ini adalah pertemuan kali kedua pada pagi ini. Tadi tuan-tuan dan puan, pagi tadi jam 7 kita bertemu dalam siri titisan embun pagi. Alhamdulillah sambutannya sangat-sangat baik. Dan malam semalam tuan-tuan, sambutannya di luar dugaan, antara sambutan yang terbaik selepas Ramadan, yang terbaik selepas Ramadan. Bersama dengan Ustaz Ahmad Kecik ataupun Ustaz Muhammad Abdullah daripada Terengganu, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Dan saya harap kita dapat berjumpa dengan beliau setidak-tidaknya sebulan sekali tuan-tuan. Yang saya cuba akan rancangkan, cuba jadualkan bersama dengan beliau, insya-Allah. Pagi ini tuan-tuan dan puan, pagi ini pukul 11 ni, bukan 11.30 tuan-tuan, pukul 11 sekarang ni, saya bersiaran bersama dengan tetamu saya, insya-Allah. Ini tetamu resident tuan-tuan, resident guest. Sebab beliau bersama dengan kita tuan-tuan dan puan every now and then, untuk sama-sama menyebarkan ilmu, sama-sama tuan-tuan menafaatkan sedikit yang ada dalam kepala, sedikit yang tercatit di ruang hati kita untuk menambahkan kepada tuan-tuan dan puan untuk kita share bersama-sama. Kalau itu ilmu, kita nak share bersama. Kalau itu pengalaman, kita nak share bersama. Kalau itu merupakan tuan-tuan dan puan keterampilan yang ada kepada kita untuk menangani kehidupan ini pun kita nak kongsi bersama-sama. Beliau tidak lain tidak bukan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Amir Nun Hizam. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah khabar Dato', terima kasih. Dengarnya dalam perjalanan jauh, semalam baru sampai daripada Kota Baru dengarnya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah selamat sampai. Macam mana cuaca dalam perjalanan? Pagi ini. Macam mana cuaca dalam perjalanan? Alhamdulillah cukup baik Dato', cukup baik. Oh shit. Alhamdulillah hari ini dapat bersama dengan Dato', salam Husnul Khatimah, bersama dengan program Khazanah Minda kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, dengan Dato' Dr. Hassan Ali sekali lagi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya nampak dan lihat ni Cik Da Rumpin, Asyah Azhar, Nurli Ismail, Hafizah MY, Nurmala Daud dan juga rakan-rakan yang lain yang masih lagi terus masuk untuk mengikuti program kita yang buat react, yang menunjukkan tanda sokongan kepada program kita pada pagi ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga. InsyaAllah pada pagi ini saya fikir ruang masa yang diberikan sempena hari Jumaat, hari yang mulia,
perbincangan kita berkenaan dan berkaitan hal ehwal keagamaan dan juga kekeluargaan yang merupakan hasil respon tuan-tuan dan puan-puan mengenai program-program perbualan sebelum ini antara Datuk dan juga penyiar-penyiar kita yang lain dan juga penyampai-penyampai yang lain. Dan saya pada pagi ini akan membacakan beberapa persoalan yang akan ditanya oleh mereka. Ya, Sebelum itu, para penonton yang notif sekalian ya, soalan-soalan, komen-komen, pendapat dan pandangan dan sebagainya, tuan-tuan curahkan, tuan-tuan alirkan, tuan-tuan forwardkan kepada kita dalam berbagai bentuk. Waktu kita bersiaran sekarang ni secara langsung live sekarang ini, bolehlah tuan-tuan memberikan respon dalam ruangan komen tu. Tuan-tuan komenlah. Bentuk soalan boleh, bentuk komen boleh, bentuk tentang pandangan boleh, tentang apa saja tuan-tuan dan puan mengenai ada 5 perkara. Pertama, pendidikan anak-anak. Kedua, permasalahan remaja. Kedua, masalah suami isteri dalam rumah tangga. Ketiga, masalah kita dengan family yang lebih besar. Masalah dengan mak mertua, masalah dengan ayah mertua, masalah dengan ipar, masalah kejiranan. Dan yang kelima, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita bersedia untuk memberikan sedikit pandangan dan pendapat mengenai hal-hal kemasyarakatan yang lebih besar lagi dan juga di mana Ustaz dan saya sudah terlibat. Bagi saya sudah 40 tahun terlibat dalam usaha yang namakan kerja-kerja dakwah. Mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita nak gamit seramai manusia. Mari kita cerita kebesaran Allah. Mari kita amalkan amalan yang diperintahkan oleh Allah disalurkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi tuan-tuan jangan lupa tuan-tuan, WhatsApp boleh, email boleh, apa pun, tapi yang baiknya masa bersiaran ini tuan-tuan bolehlah komen terus, type terus tuan-tuan. Tuan-tuan datangkan soalan-soalan kepada kita. InsyaAllah kita akan jawab soalan-soalan itu. Sila Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Datuk. Saya tertarik bila Datuk sebut tadi tuan-tuan dan puan-puan. Program Khazanah Minda di DHA ini diwujudkan walaupun Datuk tadi menyebut tentang segala persoalan, segala pertanyaan, namun tuan-tuan dan puan ingat bahawasanya tuan-tuan dan puan boleh bertanya tapi tak wajib jawab pun. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan, saya tertarik apabila Datuk mengajak kepada kita segala persoalan yang ditimbulkan. Sebenarnya kami bukanlah penyelesai sebenarnya, tetapi yang boleh menyelesaikan itu adalah Allah dan juga Rasul sebagaimana yang dimuatkan melalui proses Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kerana Datuk tadi mengajak kepada kita, perbincangan ini berasas kebesaran Allah, nak mencari keindahan Islam. Kalau itulah niat nawaitu kita, insya-Allah kita akan temui jalan penyudahnya, matlamat tujuannya sama. Sebab kami boleh menyampaikan segala rungkaian persoalan, tetapi jika sekiranya itu adalah berdasarkan hawa nafsu, ia adalah berdasarkan akal, ini adalah salah menurut panduan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi sebaliknya, Datuk dan saya cuba soalan-soalan yang dirungkaikan itu, yang disampaikan itu, nak juga kami bersihkan hati jiwa kami. Sebab kami juga menghadapi hal yang sama, cuma kita berkongsi, kata Datuk tadi, kita bertukar-tukar pandangan dan maklumat. Itu dia tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Baik Datuk, saya nak mulakan terus kepada perkara yang pertama. Ini berkaitan dengan cerita tentang pertemuan saya dengan Datuk di dalam program Fahami Dosa dan Pahala. Encik yang dinyatakan namanya di sini, saya ingat bukan nama betul ni, Syukur Selalu, nama bagi FB beliau ni. Beliau nak tahu tentang betul ke selama ini para ahli motivasi seperti Datuk dan beberapa orang lain telah meletakkan jumlah 80% dikatakan umat Islam yang tak solat sepenuhnya di Malaysia. Ianya juga berdasarkan respon kepada program pagi Datuk tentang penyakit malas solat. Masya Allah. Jadi Datuk, bagaimanakah fakta tadi dikeluarkan dan disebut, dan macam mana untuk kita melihat fakta ini untuk kita sekurang-kurangnya dapat menyampaikan dan
mengurangkan serta mencari cara rawatannya. Silakan. Okey, para penonton yang rahmati sekalian, ini soalan yang sangat relevan yang selalu ditanyakan bagi mereka yang biasa dengan investigation bersama dengan research. Ada yang namakan empirical research, ada yang namakan statistical research, ada yang dinamakan tuan-tuan dan puan baseline research, ada yang dinamakan sebagai observation research. Jadi tuan-tuan tengok dalam research yang macam mana. Tetapi saya nak menyebutkan, teman-teman yang menyebutkan 80% bukan tidak solat, Ustaz. Maknanya tidak jaga solat. Dia beza. Tidak solat dengan tidak jaga solat. Tidak solat kemungkinannya yang saya dah pernah terima. Paling tidaknya 3-4 panggilan dalam bulan Ramadan. Ada yang mengatakan, doktor, bapa, mak mertua saya dan ipar saya tak pernah solat, Ustaz. Perkataan tak pernah. Saya pernah timbulkan dalam program-program ni. Dia mengatakan kepada saya, tak pernah salat. Maknanya, sejak dia menjadi menantu, sejak dia menjadi kakak ipar, mungkin duduk di rumah yang sama dan sebagainya, menyaksikan mak mentua, bapak mentua, mungkin dah kahwin dalam 15 tahun macam itu, tak pernah melihat bapak mentua, mak mentua salat dan ipar-ipar salat. Itu satu. Okey. Tapi nak tahukan percentage betul-betul, saudara, ini kena buat betul-betul research dan sama ada research menggunakan sada randomized research ataupun full research yang tidak mungkin dapat dilaksanakan. Dan nak buat research mengenai sembahyang ni tuan-tuan, dia ni ada sikit elemen macam kerahsiaan, kan ya? Elemen nak menjaga reputasi, nak menjaga harga diri. Takkanlah kalau saya misalnya katakanlah tak sembahyang, umur dah 60 tahun, takkanlah saya nak open mengatakan saya tak salat atau tidak. Jadi maknanya benda ni sensitif. Benda agama terutamanya salat ini adalah sesuatu yang sensitif. Itu nombor 2. Nombor 3 yang kita kena apa sikit tuan dan perempuan. Saya rasa teman-teman yang memberikan gambaran 80%, 90% dan 95% dan sebagainya. Ini secara observation. Secara observation maknanya secara pandangan lahir. Secara yang nampak dilihat oleh mata. Sebagai contoh. Seorang pendakwah tuan-tuan dan puan mendakwahkan pelajar-pelajar tingkatan 5, tingkatan 4 dan tingkatan 5 di sebuah sekolah yang berasrama. Dia bagi tahu dan ceramah itu pagi. Selepas kuliah subuh hari Sabtu tak salah saya masa cuti sekolah, kita tak sekolah hari Sabtu hari Ahad dan cikgu-cikgu meminta semua yang asrama itu turun. Soalan yang pertama tuan-tuan, oleh kerana tentang subuh, selepas subuh tu maknanya mungkin dalam waktu duha, ditanyakan secara peribadi, secara ikhlasnya, katakan ustaz nak tahu yang subuh tadi ya, oleh kerana cikgu-cikgu biasanya membebaskan kita pagi Sabtu hari Ahad, cikgu-cikgu bebaskan kita, maknanya kebebasan diri masing-masing. Berapa orang yang sebenar-benarnya solat subuh tadi? Solat dalam waktu jangka pukul 5.50 waktu subuh sampailah pukul 7.22 waktu subuh dah habis. Dengan ikhlas, cuba jawab berapa? Tuan-tuan, yang jawab tak ada 5%. Ini dia. Yang jawab tak ada 5% yang solat subuh pagi tadi. Maknanya 95% tidak solat. Okey. Itu satu. Yang kedua yang tuan-tuan, yang mudah sekali kita pergi masjid. Kita pergi masjid. Kan? Kita pergi masjid, kita tengok Allah yang datang masjid. Kan? Kita tengok, kita pergi masjid. Tapi tengok ada keluarga masih main lagi bola-bola, masih main badminton lagi di halaman masing-masing. Azan dah azan. Azan dah azan tuan-tuan. Tapi yang tak datang, mungkinlah mereka sembahyang mentakhirkan sembahyang. Masih ada waktu sembahyang dan sebagainya. Tapi sebagai orang Islam, sebagai ikut rukun-rukun asas kepada salat, agaknya itu mungkin tidak termasuk jumlah orang yang tidak bersalat. Tapi rasanya orang yang ada meremehkan sikit salat. Itu satu. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, untuk menentukan persentage, saya sendiri tak berapa berani nak menentukan persentage. Tapi dalam program-program yang saya kenalikan, tuan-tuan, saya kenalikan program ni selama 40 tahun. Apa programnya? Summer Camp Smart Learning. Berapa jumlah semuanya dalam masa 40 tahun? 1.2 juta. Sekolah menengah, sampai ke universiti, sampailah kepada korporat-korporat dan sebagainya. Namanya program motivasi kecemerlangan diri. Program motivasi kecemerlangan diri. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah berkawan, programnya 4 hari 3 malam, hari yang kedua tu, fasilitas tu, antara soalan yang ditanya kepada mereka ialah tentang solat. Berapa orang yang solat? Tuan-tuan, yang tidak solat, yang tidak jaga solat 5 waktu,
lebih 90% tidak menjawab dan tidak bersalat, tidak menjaga salat 5 waktu. Jadi mana ini dalam 40 tahun tuan-tuan. Tiap-tiap tahun kita ada program 13 program Ustaz. Tiap-tiap tahun 13 program. Bayang 13 program kali 40. Berapa banyak program? Tiap-tiap program yang hadir dalam 300 ke 400 orang. Jadi tuan-tuan bayangkan, adakah fakta ini tak betul? Saya tak fikir fakta ini tak betul. Sebab fakta ini tuan-tuan menjulur, timbul setiap tahun fakta yang sama. Setiap tahun fakta yang sama. Dan yang akhirnya tuan-tuan saya nak menyebutkan, Tosah pergi jauh-jauh lah. Keluarga sendirilah. Ambil tadilah. Subuh tadi Ustaz, subuh tadi, subuh hari Jumaat. Masya Allah. Dan masjid-masjid macam di Terengganu, macam di Kelantan, hampir semua masjid dan surau sudah terbuka seluas-luasnya. Di wilayah pun masjid sudah dibukakan dan surau sudah dibukakan. Mungkin di Selangor masih bilangannya masih terhad lagi atas beberapa sebab dan sebagainya. Tapi berapa orang yang ke masjid pagi ini? Okey. Mungkin sembahyang di rumah. Tapi tuan-tuan dan puan, kalau kita mengatakan sembahyang di rumah memang. Tapi tuan-tuan dan puan, kalau rumah dekat masjid dalam 200 meter, 100 meter, 50 meter tak pergi ke masjid, macam mana caranya kita boleh sembahyang di rumah, tidak sembahyang di masjid? Tuan-tuan dan puan, benda-benda macam inilah. Tetapi saya nak mengatakan, kalau ada yang mengatakan secara betul-betul in actual term, in real term, in statistical term, what is the real percentage of people not praying? Saya sendiri pun amat prepared tuan-tuan untuk memberikan actual percentage manusia di Malaysia yang tidak solat. Tetapi saya nak mengatakan yang tidak jaga solat, majoriti tidak jaga solat. Saya belum pergi kepada office, saya belum pergi kepada kilang-kilang, saya belum pergi lagi kepada organisasi-organisasi, saya belum pergi kepada pandangan-pandangan random macam itu. Tapi tuan-tuan inilah, apa kita bukan nak kutuk orang yang tak solat, kita bukan nak kutuk orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, tetapi kita sayang mereka. Mungkin kita tak setuju perbuatan mereka, tetapi dari segi insaniahnya, kemanusiaannya, kita sayang mereka. Sayang kerana Allah. Kita berdepan kerana Allah. Kita sayang kerana Allah. Kita cinta kerana Allah. Kita nak berdampingan untuk menuju syurga Allah SWT. Siapa juga mereka dalam keadaan apa pun, mereka adalah teman seagama dengan kita. Begitulah Ustaz. Masya Allah, saudara syukur selalu. Saya fikir kalau saya tak belajar ilmu ahli motivasi secara sepenuhnya, saya dapat daripada kawan-kawan, mereka kata program statistik dan observation ni Datuk, dia panggil kajian lapangan. Allah. Kajian lapangan. Saya tak pasti secara tepat, tapi itu yang saya perolehi. Dan menurut pandangan kami daripada kalangan para pendakwa dan penyampai agama ini, mungkin agak berbeza dengan pandangan Datuk. Di mana saya ni anak-anak yang lahir lately 70 Datuk. Jadi saya membaca arkib kalau mengikut negara kita ni, saudara syukur dan juga yang lain-lain, bagaimana sekitar 60-an, 70-an menuju 80-an pengetahuan agama di negara kita secara umumnya orang Malaysia agak kurang. Bukan tidak ada, agak kurang. Buktinya saya tengok di dalam arkib simpanan maklumat surat khabar dan sebagainya, orang waktu itu kalau pakai jubah, mereka tidak panggil jubah, mereka panggil orang dakwah. Waktu itu kalau orang pakai tudung labuh, pakai purdah, orang panggil hantu komkom. Astagfirullah. Bayangkan tuan-tuan pemikiran waktu itu. Hari ini orang dah tutup muka, pakai purdah, pakai jubah, dah tak ada masalah dah. Lebih-lebih lagi masa COVID-19 ni. Kan? Antara tahun 80 ke 90, yang ni saya dah mula mengikuti. Anak-anak yang membesar pada masa waktu dan ketika itu, saya belasan tahun dah minat kepada program agama. Ini bayangkan tuan-tuan waktu itu. Sebab apa? Sebab waktu tu Datuk Dr. Hassan Ali, arwah Datuk Dr. Hassan Din, Datuk Dr. Harun Din. Hassan ni subhanallah. Harun Din. Ismail Khamus. Ini semua otai-otai program forum Ehwal Islam. Ramai orang minat. Tapi kajian saya Datuk, 80 sehingga 90, ramai orang Malaysia minat agama kerana suka. Belum lagi dalam bentuk yang macam mana Datuk tadi kata nak jaga, nak pelihara. Kerana suka. Suka apa? Kerana pandai yang mereka buat lawak jenaka. Tuan-tuan, agama bukan untuk lawak jenaka. Kalau kita dapat agama kerana seronok gurau senda, kita akan dapat seronok gurau senda lah tuan-tuan.
Cuma tak apalah, itu kefahaman semasa. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, semua yang menyaksikan program, lihat tuan-tuan, tahun 2000 sehingga 2020, perkembangan pemikiran manusia sama ada orang Malaysia, sama ada di luar bandar dan di dalam bandar, dah mula dah Datuk. Kalau bercakap, apa dalilnya? Kalau bercakap, mana hadisnya? Kalau bercakap ini hadis sahih ke, ini hadis yang tidak sahih ke? Oh, ini tidak keluar perbincangan ini Datuk tahun 2000 ke bawah dahulu. Jadi soalan-soalan seperti saudara kita tadi yang beliau suka terhadap fakta, memang betul lah apa yang Datuk sebut tadi tentang soal statistik dan observation. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, masih lagi dalam hal yang berkaitan dengan masalah persoalan solat ini, kita nak respon daripada Ila Karmilah, iaitu beliau menyatakan dalam saya baca dalam FB itu, ilmu tanpa amal seperti tanpa solat, maka tidak adalah tapak keimanan untuk memahami dosa dan pahala. Datuk dan Ustaz, berkenaan dengan masalah culas dan malas, bagaimana Datuk boleh membantu saya dalam menasihati keluarga, menasihati kawan-kawan? Lihat Datuk, soalan begini tidak pernah timbul Datuk sekitar 2000 ke bawah dahulu, apalagi tahun 80 ke bawah. Tapi kenapa kesedaran begini ada? Sebab orang dengar benda-benda penyampaian kita ni, dia berasa bertanggungjawab Datuk. Kalau dahulu buat, masing-masing buat. Hari ini dia tidak mau dia buat, dia nak orang lain turut ikut buat. Ini beza pemikiran Datuk. Silakan Datuk. Masya Allah, saya tidak nak luaskan kerana soalan ini menyebut tentang solat. Bagaimana kita nak menasihatkan terutamanya ahli keluarga supaya bersolat? Bagaimana kita nak panjangkan nasihat kepada jiran tetangga kalau kita dapati culas mereka bersalat supaya bersalat? Dan bagaimana akhirnya, kerana kita ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanggil umat Muhammad, disebut umat dakwah. Bagaimana kita sebagai umat Muhammad untuk menyebarkan dakwah terutamanya tentang solat kepada masyarakat yang lebih luas, akhirnya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, persoalannya tadi bagaimana? The how part. The what it is quite simple. The why it is, maybe you have got some explanation for that. Tetapi the how, macam mana nak buat, ini biasa-biasanya tuan-tuan tidak semudah bagaimana kita fikirkan. Saya cubalah, kata orang, nak kata buka-buka sikit lah dari segi pengalaman peribadi, kan dengan bacaan-bacaan dan sebagainya. Tuan-tuan, saya ada 8 orang anak, kan dan saya terdidik, adik-beradik saya pun 8 orang Ustaz. 6 laki-laki, 2 perempuan. Macam mana ayah saya didik saya? Mungkin itu boleh ambil, tapi ayah saya didik saya tahun 60-an, 70-an Ustaz. 60-an, 50-an, 60-an, 70-an, kan Macam mana dia didik? Pertama Ustaz, tiap-tiap kali ayah saya berjumpa dengan anak dia dalam keadaan di mana pun, waktu bila pun, matahari rembang ke, matahari condong ke timur ke, matahari condong ke barat ke, matahari tak ada, bulan mengganti matahari ke, soalan bapa saya kepada anak-anak dia, tak kisah umur berapa pun Ustaz, 2 soalan. Dah solat ke belum? Dah baca Quran ke belum? Dah solat ke belum? Dah baca Quran ke belum? Dah solat ke belum? Dah baca Quran ke belum? Saya ingat Ustaz, saya belajar di luar negara Ustaz Saya belajar pun saya dah berumur dah bawa anak. Di sana saya dapat sampai, ialah bawa anak 2 orang, 3 orang, 2 orang, balik dengan 3 orang anak, tuan-tuan puan, belajar lama kan Bila kita telefon ayah di kampung tuan-tuan, ayah tanya lagi. Dia tak tahu tempat saya belajar tu pagi ke, petang ke, malam. Angkat aja telefon, nama saya Nasir. Dekat rumah ayah panggil Nasir, bukan Hasan tuan-tuan. Sir, dah semayang ke belum? Dah baca Quran ke belum? Ustaz, consistent. Bukan saya saja. Kalau ada anak-anak orang datang, kalau ada siapa-siapa datang tuan-tuan, dia tak kenal pun. Kawan-kawan saya datang masa saya sekolah-sekolah dulu. Dah semayang ke belum? Itu tanyanya. Dah semayang ke belum? Itu satu tuan-tuan. Boleh tak kita buat dengan anak-anak kita? Boleh tak kita buat dengan menantu kita? Boleh tak kita buat dengan tetamu-tetamu yang datang ke rumah kita? Itu satu. Itu disiplin dia. Nombor 2 Ustaz. Nombor 2, tegur saja tak jadi. Ambil bangun subuh. Masya Allah tuan-tuan. Mak saya terutamanya tak pernah tidak menyebut tak ketuk pintu anak dia. Tak pernah. Tak pernah. Sampai tua-tua dah kahwin pun, lewat sikit mak saya.
Bangun, 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 dah subuh, dah subuh. Lagi 10 minit subuh, lagi 10 minit subuh. Bangun, bangun, subuh. Itulah mak saya. Arwah almarhumah mak saya Aisyah binti Aminuddin. Itulah dia. Saya nak tanya tuan-tuan, berapa orang yang buat begini? Berapa orang yang kejutkan anak? Macam mana nak kejutkan anak? Dia sendiri tak terkejut, tuan-tuan dan puan. Macam mana nak kejutkan anak? Ini yang berlaku biasanya. Bila kita tak sembahyang, tuan-tuan, kajian dia buat ni kajian pun observation, bukan kajian lapangan, bukan field study, bukan observation. Yang banyak kita tinggalkan sembahyang hari apa Ustaz? Hari Sabtu, hari Ahad lah. Makin cuti, makin cuti, makin culas, makin cuti, makin culas, makin cuti, makin culas. Itu dia. Okey, nombor 3 tuan-tuan, apa nak buat lagi? Nombor 3, ayah saya tuan-tuan dan puan, dalam keadaan apa pun nak pergi mana pun, mauduk yang pertama ialah solat. Katakanlah tuan-tuan, saya tinggal di Kelang. Katakanlah nak pergi ziarah, tempat bapa saya kebanyakannya di Johor, di Batu Pahat, ramai saudara mara. Katakanlah nak pergi ke Johor. Tuan-tuan, ayah saya sebelum pergi mesyuarat dengan siapa yang nak pergi tu mesyuarat. Mesyuarat nak menentukan kita nak berhenti di mana, nak solat di mana. Itu dulu tuan-tuan. Nak berhenti di mana, nak solat di mana. Bukan nak makan di mana. Tak ada, ayah saya tak sebut nak makan di mana. Nak berhenti di mana, nak solat di mana. Itu caranya. Yang keempat, tuan-tuan dan puan, insya-Allah apa yang dibuat, saya tengok ayah saya lah, apa yang ayah saya buat tuan-tuan. Solat Quran, salat Quran. Quran, tuan-tuan, Quran memaniskan salat. Salat memaniskan Quran. Quran, tuan-tuan, melagukan salat. Salat melagukan Quran. Quran menggembirakan salat. Salat menggembirakan Quran. Salat menyeronokkan Quran. Quran menyeronokkan salat, tuan-tuan. Jadi dua ni kombinasi itu. Minta maaf, saya minta maaf nak cakap tuan-tuan. Saya nak minta maaf, saya nak cakap. 8 orang adik-beradik saya nak minta maaf ni, saya nak minta maaf. 8 orang adik-beradik saya ni, tuan-tuan pernahlah test dulu. Dulu Datuk Hassan, Tan Sri Hassan Azhari ada kawan dengan bapa saya, baiklah dia orang So kita test bacaan anak-anak. Nampaknya kalau ikut tu nampaknya lulus lah. Lebih kurang lah Ustaz, lulus lah, boleh baca. Okey, sekarang anak saya 8 orang. Oleh kerana saya ambil sikit-sikit daripada cara ayah saya, minta maaf juga, saya nak minta maaf tuan-tuan nak bercakap ni. Rasanya anak saya 8 orang semuanya boleh membaca Al-Quran, boleh mentadabbur Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan itu satu. Jadi yang akhirnya saya nak menyebut, rumah kita ni tuan-tuan kejadikan rumah ni separuh madrasah. Rumah ni separuh masjid. Rumah ni separuh tempat ibadah. Rumah ni separuh segala-galanya. Kebesaran Allah di rumah, Rasulullah di rumah, semuanya, ruh agama di rumah. Selagi itu tidak, kalau rumah menjadi wayang gambar, tempat wayang gambar, rumah menjadi restoran, macam kelab ada restoran, rumah menjadi tempat hiburan, itu rumah kita, maka jauh sikitlah tentang salat, jauh lagi lah tentang amalan-amalan yang lain. Saya rasa Ustaz itulah lebih kurangnya. Tapi Ustaz nak tambah, saya yakin pengalaman Ustaz. Ustaz tambah sikit Ustaz. Tapi sebelum tu Datuk, terima kasih Ina Aziz, Anisah Karim, Zulaikha Junaidi Abdul Karim. Masya Allah, ramai lagi ni. Maya KA, Samad Ammari. Masya Allah, mereka semuanya cukup amat sekali suka tentang permasalahan solat. Sehingga kan saudara Samad Ammari kata, tak pernah solat dan tak menjaga solat ini perkara yang berbeza. Memang benar Datuk respon Datuk sebut tentang masalah keluarga yang diungkapkan oleh Puan Ila Karmilah tadi. Saya fikir tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya yang bercakap ni pun seorang ayah. Saya pun ada isteri, Masya Allah. Saya kalau Datuk adik-beradik 8 orang. Saya tuan-tuan dan puan hari ini saja buka rahsia lah. Saya tidak ada adik-beradik. One and the only. Allah. Itulah gunung, Ustaz, itulah gunung, itulah jantung, itulah limpa Ustaz. Tuan-tuan dan puan, saya agak kurang dapat pendidikan rasmi daripada bapa saya sebab ayah meninggal ya. Ayah meninggal ketika saya masih kecil lagi. Cuma seronoklah duduk bersama dengan ayah masa ketika usia kecil tu. Memang ditaburi dengan keseronokan. Tetapi Allahyarham mak saya Hajah Imdan ni, macam mana Datuk sebut tadi lah, memang seorang ibu, baik seorang ayah sekalipun, kena selalu ingatkan, kena selalu buat.
Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan dan puan. Muru auladakum bis-salah wa hum abna sab'a sinin. Allah. Ini kita mesti fahami, tuan-tuan dan puan. Perintah oleh Nabi, anjur, ajak, bagi tahu kepada kita itu sebenarnya ia memakan masa 3 tahun. Sebab selepas disebut ungkapan 7, maka selepas usia mereka masuk 10 tahun, di waktu mereka disuruh, mereka tidak mau, ibu bapa boleh mendenda mereka. Boleh memukul pada kadar, bukan menyiksa. Tuan-tuan dan puan, bila dibuat kajian balik, 7, 8, 9, 10 yang Datuk sebut tadi, ibu bapa tahun pertama mesti mencontohi. Ini mengajak dalam arti kata mencontohi. Masya Allah Datuk, ini bukan satu perkara mudah. Ya, kita tak nafikan. Tahun ke-8 memang kena diberi reward. Tahun kedua, kalau ini mengikut proses lah ya. Kalau mengikut proses ibu bapa yang nak dalam bentuk keluarga anak-anak yang masih kecil ni. Kemudian tahun ketiga, maka mereka sudah dibiasakan. Walaupun waktu itu kita agak tinggi suara, kita nak menunjukkan ketidakpuasan hati, itu biasa tuan-tuan dan puan. Ini proses mendidik. Maka sebab itu, di sini apa yang Datuk sebut tadi kepada kita, macam mana Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan, baginda mengajak kepada kita, mak ayah yang sayang kepada keluarga dia, dia akan menedahkan tangan. Ini tuan-tuan dan puan take note, surah Ibrahim ayat 40. Bapa, ayah, mak jangan lupa seringkali memohon meminta kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Ini sebutlah berulang kali, waktu selepas solat ke, waktu bukan solat ke. Kita tak tahu bila ungkapan ini akan dimakbulkan oleh Allah. Tuan-tuan dan puan, wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan juga zuriat keturunan aku orang yang mendirikan solat. Datuk dan semua pendengar, saya sendiri pun belum berpuas hati lagi dengan kadar saya ada 3 orang anak. Kalau saya dahulu anak seorang, saya ada 3 orang anak. Setakat ini alhamdulillah Datuk. Alhamdulillah daripada apa yang disebut oleh Nabi tadi lah. Tapi memang teruklah. Memang penat, memang letih. Tapi bila mereka mendirikan dan melakukan, waktu tu penat letih kita tu cool down. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan, surah Luqman ayat 13, surah Luqman ayat 17. Ini saya dapat ketika saya menjadi anak angkat kepada Ustaz Abdullah Muhammad Sa'id. Kalau tuan-tuan dan puan ikuti program di TV, dahulu kita pun dah berbincang dengan Ustaz Muhammad bin Abdullah. Saya bersama dengan beliau keluarga angkat Datuk. Saya waktu itu baru 15 tahun. Beliau beristeri 2, duduk satu rumah, anak-anak sehingga subhanallah, salah saya 8 orang macam Datuk juga kot. Macam mana beliau boleh mengimamkan 2 orang isteri, 8 orang anak. Tuan-tuan, ini mata sendiri melihat. Habis solat Datuk, macam mana bersalam-salaman suami isteri, berpeluk-pelukan. Dia boleh pegang kepala anak dia. Dia boleh pegang kepala anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Surah Luqman ayat 13. Lalu dihembus. Ini kalau orang bapa buat. Saya yang waktu itu anak angkat, saya pun hulur kepala saya. Jadi hari ini saya buat kepada anak-anak saya. Walaupun ada hari kita tak dapat buat, kita terlupa buat, kadang-kadang anak-anak tu hulur kepala. Tuan-tuan, baikkan nasihat Luqman ini kepada anaknya. Wahai anakku, jangan mensyirikkan Allah. Sesungguhnya mensyirikkan Allah itu adalah dosa yang besar. Ini benda-benda macam ni kita tak tahu tuan-tuan dan puan. Dia tak tahu apa magic, apa benda. Mungkin bukan hari ini Datuk, tapi saya fikir untuk kemudian hari. Hari ini kita boleh bersama dengan anak-anak sampai bila tuan-tuan? Mungkin sampai darjah 6. Lepas tu anak dah pergi sekolah berasrama. Kemudian anak pergi ke universiti. Kita dah terpisah. Saya pun takut Datuk. Saya pun sendiri, kita pun terpisah jauh daripada keluarga ni. Tapi disebabkan barakah ibu bapa mendoakan yang tadi,
Allah menjaga. Ayat 17 surah Luqman, tuan-tuan dan puan-puan. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Bagaimana Allah mengungkapkan kepada Nabi cerita Luqman menasihati anak dia. Wahai anakku, dirikanlah solat. Tadi macam mana Datuk dah sebut. Ayah dia kata, ingat solat. Tuan-tuan, benda macam ni, kalau kita sebut daripada awal, mereka dah jadi macam satu kebiasaan. Kalau nak sebut umur lepas 20 ni memang payahlah tuan-tuan. Macam mana nak cium mereka lah kalau orang tak biasa cium Datuk. Minta maaf, saya panjang Datuk Macam mana tuan-tuan dan puan, orang hari ni cium pun tak betul. Sorry Datuk, cium. Ada suami isteri dia cium, dia bukan cium, dia letak tangan atas dahi. Ini tak betul tuan-tuan dan puan. Anak cium mak ayah, cium tangan, kena bagi bunyi baru sedap. Betul. Ini. Kadang-kadang suami isteri dia tak cium, dia letak hidung kat tangan. Itu bukan cium, itu hidu tuan-tuan. Bila cium ni dia melekat, dia berbunyi, kepuasan tu datang tuan-tuan. Tuan-tuan cuba buat, tak percaya. Saya dah buat benda ni, kita tahu. Saya kata anak, kalau kau nak cium aku, cium betul-betul. Jangan hidu-hidu, jangan lebih-lebih kurang. Sebab benda ni dia akan terbiasa. Jadi bila Luqman kata, wahai anakku, dirikanlah solat, buatlah perkara yang baik, jangan membuat perkara mungkar. Ini pun doa tuan-tuan. Kena selalu dibuat cantiknya selepas solat, tiupkan ke atas ubun-ubun kepala mereka. Dan of course tuan-tuan dan puan, wasbir ala ma asabak. Bersabarlah wahai anakku dengan segala musibah yang datang dalam hidup. Kita tak boleh nafikan tuan-tuan, ujian dugaan pasti akan kita tempuhi, anak-anak tempuhi. Kita tak akan boleh kata tak ada dugaan dan ujian. Mana boleh tuan-tuan. Datuk Dr. Hasani duduk di Taman Tun Dr. Ismail, apa tak ada di keliling dia tuan-tuan. Dia pun takut juga, saya pun takut juga. Inna dhalika min azmil umur. Tapi Allah kata semua ujian dan dugaan itu sebahagian daripada urusan hidup. Kalau tak ada masalah, kadang-kadang tak matang juga kita ni. Kalau tak ada persoalan, kadang-kadang kita ni pun jadi otak tak berjalan, komputer tak bergerak. Jadi masya-Allah tuan-tuan dan puan, saya harap Ustaz, sebelum kita menghabiskan Ustaz yang cerita tentang solat ni, I think para penonton yang mati sekalian, the short and the long of the story about salat ialah, bagi saya lah tuan-tuan, role model. Dia punya role model. Bapa tak sembahyang, biasanya anak pun tak sembahyang. Bapa tak jaga sembahyang, biasanya anak pun tak berapa jaga sembahyang. Suami tak sembahyang, biasanya isteri pun tidak sembahyang. Suami tak jaga sembahyang, biasanya isteri pun tak jaga sembahyang. Sebab ayah saya Haji Ali Haji Umar, ibu saya Aisyah Ahmaduddin salat dan jaga salat. Saya fikir kita pun berada di mana-mana pun, tuan-tuan, berada di langit pun kita salat, berada di bumi pun kita salat. Saya pernah salat tepi jalan raya, tuan-tuan Ustaz. Saya pernah salat yang ambil wuduk tu salji, Ustaz. Salji, ambil wuduk salji. Atas salji salat Ustaz ya. Jadi maknanya tuan-tuan tak tinggal tuan-tuan. Orang main ski lah, orang main apalah. Allah ada di tempat ski tuan-tuan dan puan. Orang main di laut lah tuan-tuan. Main laut tuan-tuan. Apa ni, the water ski. Allah ada di tempat water ski tuan-tuan. Allah ada tempat, dikatakan tempat makanan yang bagus, restoran yang bagus tuan-tuan. Allah ada di restoran itu, wahai Allah, wahai Tuhan. Jadi tuan-tuan, sebab itu maknanya bagi saya, kalau saya tak tunjuk model contoh kepada anak-anak, 8 orang anak tuan-tuan, bukan seorang tuan-tuan, 8 orang. Sebab itu percontohan ni sangat penting, sangat penting. Let me back to you tuan-tuan. Saya nak back tuan-tuan dan puan-puan. Sembayanglah, tunjuk contoh kepada anak. Cerita solat, banyak sebut solat, banyak kaitkan dengan solat. Misal, katakanlah nak balik Ustaz, nak balik Kangak lah, kata nak balik Kangak.
Bagi berunding dengan anak. Okey, kita nak berhenti di mana, nak solat di mana. Itu tu. Habis kita berhenti di Tapah, kita nak berhenti mana? Belah-belah gurun, kita nak berhenti belah gurun. Sana kita berhenti, kita nak solat, kita nak buat, katakanlah jamak takhir kita nak buat. Dah sebut solat jamak takhir. Jadi benda ni ada dalam kepala, ada dalam kepala. Jadi Ustaz, kita berhenti sebentar Ustaz. Ada pesanan daripada Yayasan Sabha, insya-Allah tuan-tuan. Pesanan-pesanan ini mintalah tuan-tuan dan puan, kalau kita dapat respon kepada pesanan-pesanan ini. Respon pesanan ini pun pagi Jumaat ini merupakan satu amal jariah fi sabilillah, amal salih yang insya-Allah membukakan lebih luas lagi pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sila. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Insya-Allah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insya-Allah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FUSMOVE Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya, yang pentingnya ialah tahap spiritualnya. FUSMOVE Childcare Center ini, FUSMOVE artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. FUSMOVE Childcare. Ustaz, ada respon ya. Kita Ustaz, kita tengok sikit ada respon tuan-tuan ya. Ya, betul. Okey. Daripada Mayaka ni banyak, alhamdulillah. Terima kasih Puan Maya. Ya. Puan, saya rasa Puan ni, Mayaka ni bukan tuan kot, puan kot. Apa dia kata? Alhamdulillah Datuk, sekalipun saya berpisah dengan anak-anak, dengar ni, sekalipun saya berpisah dengan anak-anak, tetapi anak saya semua mengerjakan solat 5 waktu kerana mereka dalam penjagaan keluarga yang menekankan solat paling diutamakan. Tuan-tuan, dia tak duduk dengan anak dia. Kita pun tak tahulah pasal apa tak duduk dengan anak. Tapi dia kata anak dia masih mengerjakan solat 5 waktu sebab anak itu duduk dengan keluarga yang tidak meninggalkan solat. Ustaz, komen sikit tentang itu tu. Masya Allah. Terima kasih Puan Mayaka. Habis sama lebih kurang macam sahabat kita Puan Ila Karmilah tadi. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, bila kita melihat tentang perkara apa yang disebut oleh Datuk tadi, bahwasanya sebagaimana yang telah pun kita perkatakan tadilah tuan-tuan, bahwasanya ibu bapa tidak memang kena mengambil berat tentang soal ini. Sebenarnya macam perancangan yang Datuk kata tadi, tuan-tuan dan puan, menyusah payah diri itu apabila kita memperolehi nikmat sedikit, sekurang-kurangnya kita nampak dan tahu akan mendapat kelebihan dan kebaikan kepada kita. Tetapi yang senangnya tuan-tuan dan puan, kalau tak payah berbuat apa-apa. Tak payah berbuat apa-apa, tak payah menasihat, tak payah menyuruh. Tapi menderita itu lebih tertekan tuan-tuan. Kerana bila kita mengajak, menyuruh, menunjuk, memenatkan, meletihkan, ia akan memberi kepada kita suatu rasa nikmat yang cukup berbaloi. Berbaloi kerana apa? Pada waktu kita melihat mereka berbuat walaupun kerana terpaksa tuan-tuan. Terpaksa, rela ke, ini bukan urusan kita tuan-tuan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam surah Ali Imran, bagaimana Allah kata, tidakkah kamu melihat wahai manusia, aku menciptakan dan menjadikan langit dan bumi, mereka ini dalam keadaan
menerima aku secara paksa, secara rela. Janganlah kamu nak meninggalkan agama Islam ini. Tuan-tuan rujuk surah Ali Imran ayat 84 tuan-tuan. Macam mana Allah menempelak kepada kita. Orang-orang yang melihat satu benda ni, kita jangan paksa-paksa sangat. Kita jangan tunjuk sangat kekerasan. Tidak tuan-tuan. Allah ungkapkan perkataan itu kepada langit dan bumi. Lalu Allah kata, baik langit dan bumi, baik makhluk apapun, semua akan kembali balik menghadap kepada aku, tuan-tuan dan puan. Masya-Allah. Maka dengan itu, tanggungjawab kita memang amat besar, tidak dapat dinafikan. Baik. Ustaz, saya nak bacakan nak nak confirmkan apa yang kita kata tentang peranan mak bapak tadi. Tuan-tuan dengar daripada Nur Hayati Osman, Ustaz. Nur Hayati Osman. Saya bersyukur ibu bapa mendidik anak-anak. Bila masuk waktu solat, ibu bapa saya mengajak solat beramai-ramai, bersama-sama. Artinya solat berjamaah. Jadi maknanya confirmkan tadi tentang komitmen mak bapa, role model untuk membentuk anak-anak menjadi insan-insan yang bersolat, insan-insan yang jaga solat. Mungkin Ustaz nak pindah kepada soalan yang berikutnya. Macam mana? Ya, betul. Ini saudara, sebab masa kita sangat mencempurui tuan-tuan. Lebih kurang ada 20 minit lagi saya pun tahu kepada yang lelaki nak pergi bersiap solat Jumaat dan sebagainya. Ini Datuk respon saudara Abdullah mengenai topik berkat yang Datuk perkatakan bersama dengan Ustaz Halimudin. Beliau nak bertanya tentang Datuk, bagaimanakah rumah tangga yang berkat, Datuk? Ungkapan rumahku syurgaku sering kali disebut, tetapi saya tidak dapat merasakannya. Saya tak pasti, dia tak tulis, dia tak lanjut ke dari situ. Cuma agak saya lah, kalau baiti jannati, rumahku syurgaku. Tapi bagi saya, baiti nari, rumahku neraka bagi Allah. Ya Allah, ini persoalan yang besar ni tuan-tuan. Jadi silakan Datuk, macam mana ni? Para penonton yang hormati sekalian, bersama dengan Ustaz Halimudin, kita bincang tentang keberkatan dalam hidup, keberkatan dalam rumah tangga, keberkatan di berkat diri dan sebagainya. Persoalannya, macam mana kita nak tahu, what are the indication to say that our life penuh dengan keberkatan, rumah penuh dengan keberkatan, keluarga penuh dengan keberkatan. Okey, salah satu indicationnya tuan-tuan, kita terasa di rumah kita ni tuan-tuan, kita rasa aman tak? Aman dalam pengertiannya, kepala kita aman tak? Jiwa kita aman tak? Kelilingan anak-anak kita aman tak? Aman, pengertian aman ini aman dalam konteks aman dengan Allah, aman cara Rasul, aman dengan agama, aman waktu salat, aman waktu makan. Makan pun mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu keamanan. Tuan-tuan kita rasa aman. Lawan yang tidak aman ni, yang tidak tenteram, yang tidak gaduh selalu. Itu tandalah masam muka selalu, isteri tidur di bilik lain selalu. Ini masalah besar. Bapak mentua, mak mentua 3 tahun sekali baru datang. Itu pun datang kita tidak alu-alukan. Itu tidak memanggil keberkatan, tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, ilmu. Al-ilmu bila amal kasyajaru bila samar. Ilmu yang tidak diamal, yang tidak terbayang dalam bentuk amalan, seperti pohon, pokok tidak berbuah. Jadi tuan-tuan, ilmu ni ada dua tuan-tuan. Saya ilmu akli ni mathematics, ilmu akli, geografi, ilmu akli, biology, ilmu akli, engineering, ilmu akli, pengurusan kewangan, ilmu akli, pengurusan pentadbiran, ilmu akli, music, ilmu akli. Itu semua ilmu akli. Tapi ada satu lagi ilmu naqli. Tuan-tuan, ada tak ilmu Al-Quran di rumah? Ada tak ilmu hadis di rumah? Ada tak ilmu sembahyang di rumah? Ada tak ilmu akidah di rumah? Ada tak ilmu syariah di rumah? Ada tak ilmu akhlak di rumah? Ada tak ilmu tasawuf di rumah? Ada tak ilmu tajwid di rumah? Ada tak ilmu saraf di rumah? Ada tak ilmu nahwu di rumah? Tuan-tuan, jawapannya macam mana? Nombor 3. Bila ilmu, tuan-tuan, yang kedua ialah amal. Beramal tak, tuan-tuan? Kalau kita ada ilmu tapi tak beramal, ada orang tuan-tuan hebat. Saya pernah jumpa tuan-tuan orientalis. Orientalis ini orang barat, hafaz Quran ustaz. Tapi Allah tidak bagi hidayah kepada mereka. Dia hafaz Quran untuk menidakkan Quran. Dia hafaz Quran untuk menyesatkan orang Islam. Daripada hafazan Quran itu, dia akan congkil benda-benda yang dibancuh benda-benda itu bagi tuan-tuan untuk menyesatkan orang-orang Islam.
Ini orientalis. Okey. Nombor 3, tuan-tuan dan puan, insya-Allah macam mana caranya, apa indication nak mengatakan ada keberkatan tidak? Berkat ni, salah satu pengertian berkat ialah bertambah. Okey. Gaji kita, katakanlah gaji 4,000, anak 5 orang, tuan-tuan. Ada orang gaji 10,000, anak 5 orang juga tak cukup. Ada orang gaji 15,000, tuan-tuan meminjam. Ada orang, beritahu saya tuan-tuan, gaji 15,000, tengah-tengah bulan, 18 hari bulan, pinjam duit daripada driver, Ustaz. Pinjam duit daripada driver. Macam mana nak cerita keberkatan? Ada orang, ayah saya minta maaf. Saya tak tahu cerita orang lain, saya tahu cerita saya. Ayah saya ni guru agama kampung. Ayah saya ni imam kampung. Ayah saya ni tuan-tuan dan puan juru nikah kampung. Mak saya tak bekerja, full time housewife. Gaji berapa sangat, bukan ada gaji pun. Sikit-sikit orang bagi, tuan-tuan dan puan. Anak 8 orang, tuan-tuan. Tapi tak pernah ayah saya sugul memikirkan. Kalau tak cukup makan. Orang makan ada lauk, rumah saya ada lauk. Orang makan ada sayur, rumah saya ada sayur. Pagi-pagi mak saya buat roti canai. Mak saya buat tadi punya dalca. Dalam dunia ni, saya dah makan dalca di India. Saya dah makan dalca di mana Pakistan. Saya dah makan dalca di kedai-kedai yang terbaik di Malaysia. Tapi dalca mak saya, beyond comparison, dalca mak saya. Tuan-tuan puan, apa? Itu dalca. Mak, kenapa Allah bagi mak saya pandai masak dalca, pandai buat roti canai? Dia buat roti canai, Ustaz. Dia punya talam tu dia terbalikkan, Ustaz. Di situlah dihuli roti canai tu. Ustaz mungkin tak tengoklah benda ni agaknya. Saya cerita ni pun mungkin tak terbayang dalam kepala Ustaz. Anak 8 orang, bagi-bagi. Potong 2 roti canai, potong 2 roti canai, potong 2. Kalau ada ikan sikit sebab nak makan roti canai, bagi 2, bagi 4, bagi 2, bagi 4. Macam itulah tuan-tuan. Tapi keberkatan tuan-tuan. Saya merasakan, saya nak makan buah, ayah beli buah. Ketika itu tuan-tuan, buah daripada Turki, ayah saya beli buah daripada Turki, dia import daripada Turki. Buah apa namanya tu? Delima. Ustaz tahu buah delima yang kecil-kecil tu? Buah delima. Makan buah delima mahal tuan-tuan, makan. Tapi ayah saya beli untuk anak-anak dia. Hari raya orang pakai kasut baru, saya pakai kasut baru. Orang pakai songkok baru, saya pakai songkok baru. Pergi sekolah, orang ada beg, saya ada beg. Orang ada itu, saya ada itu. Dalam keadaan ayah saya, tuan-tuan, mana ada. Dan ayah saya pergi, tuan-tuan dan puan, tak ada meninggalkan simpanan. 1 sen pun tak ada meninggalkan simpanan. Tetapi dalam suasana macam itu, simpanan daripada bank tak ada, tapi simpanan iman kepada anak-anak, deposit iman kepada anak-anak, deposit ketakwaan kepada anak-anak, deposit ilmu agama kepada anak-anak, deposit keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimasukkan dalam tuan-tuan fixed deposit. Ayah saya masukkan kepada anak-anak dia. Dan akhirnya, tuan-tuan dan puan, macam mana rumah tangga kita yang ada keberkatan, tuan-tuan? Rumah tangga yang ada keberkatan. Fikir kita nak bantu orang, fikir kita nak bantu orang. Tuan-tuan, yang ada ilmu macam kita buat ni, tuan-tuan. Kita nak bantu orang. Bukan ada hal dengan diri kita sendiri. Ustaz datang tu balik, tuan-tuan. Patutnya Ustaz ni nak lama lagi di Kota Baru. Tapi saya kata jemput, marilah Ustaz. Kita bersiaran. Dia balik, tuan-tuan dan puan. Nak bagi ilmu supaya ada keberkatan dalam hidup ni, tuan-tuan. Ilmu simpan-simpan saja. Besok, tuan-tuan, kita mati 5 pertanyaan. Ilmu yang ada, kamu sebar ke tak sebar? Itu yang ditanyakan kepada kita, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi apa yang saya nak sebut yang akhirnya, tuan-tuan dan puan, sebut tentang keberkatan ni, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, kita harap bila kita cerita tentang keberkatan ni, tuan-tuan, bila orang cerita agama, kita seronok. Allah, tengok, tuan-tuan, video-video tentang agama, seronok. Kita tengok, kita browse through video-video. And kita simpan kepada kawan-kawan. You go to this site, you go to Facebook ni. Ni. Gembira, tuan-tuan, gembira. Kalau ada benda-benda tulisan-tulisan yang bagus, dia photostat, bagi kawan dia. Tuan-tuan, dan akhirnya saya nak menyebut, kita kata kita bagi sumbangan. Orang nak buat masjid, kita bagi sumbangan. Ingat tak tu? Anjung Husnul Khatimah, tuan-tuan bagi sumbangan. Tuan-tuan beli buku tu untuk Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan hantar anak kepada taska itu untuk Anjung Husnul Khatimah. Tapi sumbangan yang lebih besar daripada itu, tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan. Sumbangannya ialah kita mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohonlah, tuan-tuan dan puan, saya mohon keberkatan itu bila saya cerita Islam di luar, Islam itu terpantul kepada keluarga saya. Bila saya cerita iman dengan teman-teman di luar, iman itu terpantul kepada keluarga saya. Macam kita baling bola tenis.
Makin kuat kita baling, pantulan ke belakangnya makin kuat. Makin kuat kita baling, pantulan di belakangnya lebih kuat. Begitulah usaha dakwah ini tuan-tuan, untuk diri kita, untuk keluarga kita, di samping kita mendakwahkan agama Allah kepada masyarakat luas. Begitulah lebih kurang Ustaz. Terima kasih. Masya-Allah. Terima kasih Datuk. Saya fikir sahabat kita Tuan Abdullah, dalam Islam seorang suami ada hak ke atas isteri, seorang isteri ada hak ke atas suami. Maka hak-hak ini masing-masing kena pelajari, masing-masing kena ketahui. Walaupun pada peringkat awal kita telah diijab kabulkan, memanglah seronok pada waktu itu. Tetapi bukan sekadar ijab kabul itu berlaku dan terjadi, tetapi ia menunggu segala macam hak yang dituntut. Kalau suami, ada isteri akan menuntut ke atas dirinya. Kalau seorang isteri, seorang suami akan menuntut hak ke atas dirinya. Tuan-tuan, saya nak menekankan kepada suami, para ayah, saya termasuk, janganlah lupa setiap kali solat, kita dah jadi suami ni, surah Al-Furqan ayat 74 tuan-tuan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini tuan-tuan dan puan jangan lupa. Wahai Tuhan kami, kurniakan bagi kami pasangan hidup kami. Kena selalulah sebut tuan-tuan. Yang bagi keberkatan dan kebaikan ni Allah. Kepada pasangan, kepada zuriat menjadi qurrata a'yun, cahaya penyejuk mata. Dan cahaya penyejuk mata itu tidak akan berlaku apabila kita minta lagi kepada Allah, biarlah iman, taqwa menjadi pimpinan dan petunjuk dalam hidup. InsyaAllah tuan-tuan. Benda ini dia tidak akan berlaku sekelip mata, makan masa. Lagi satu tuan-tuan, doa yang cukup baik yang kita boleh kongsikan tengah hari ini, sama-sama. Saya ingat fikir tuan-tuan dah tahu, tapi kita muatkan dalam pertemuan ini, nanti boleh ulang tengok balik rakaman. Allahumma aftah li abwabal khair wa abwabal salamah wa abwabal sihah wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabal mawaddah wa abwabal rahmah wa abwabal rizq wa abwabal ilm wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah ya arhamar rahimin. Allah. Ya Allah, bukakanlah untukku, untuk kami pintu-pintu kebaikan. Yang pertama, pintu-pintu keselamatan. Yang kedua, yang ketiga, pintu-pintu kesihatan. Oh, ini tiga ni saja pun tuan-tuan dah hebat dah. Kalau keluarga kita dapat pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkatan yang disebut panjang tadi oleh Datuk, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu cinta sejati, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu, pintu-pintu keampunan dan pintu-pintu syurga. Berapa banyak pintu dah tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan. Itu dia. Baik Dato', ini satu persoalan yang terakhir berkaitan dengan keluarga lagi. Daripada saudara Sabri, saya ada 3 anak Dato'. Sikap sifat mereka sangat sukar saya selaku ayah untuk tangani. Isteri membantu tetapi tidak juga menemui jalan keluar. Buntu jadi kami Dato'. Ini saya fikir mungkin mak ayah yang anak-anak masih kecil ni, masih belasan tahun. Bagaimana saya Datuk boleh berkongsi dengan saya untuk mengurus? Bagus soalannya tu. Silakan. Ustaz, bila hal mengenai keluarga ni, minta maaf. Kita kena soal yang spesifik gitu Ustaz. Masalah anak ni masalah apa-apa. Masalah tak dengar cakap ke, masalah curi duit ke, masalah tak pergi tuition ke, masalah bergaduh dengan adik-beradik ke, masalah tuang sekolah ke, masalah disiplin di sekolah ke, banyak masalah. Tapi kalau kita umum saja ni Ustaz, jadi agaknya saya nak respon pun cara umum. Mungkin kena, mungkin tak kena tuan-tuan dan puan. Tapi apapun, saya faham masalah anak-anak ni berbagai-bagai. Walaupun tak disebutkan secara spesifik, tapi berbagai-bagai. Hanya saya nak berpesankan beberapa perkara. Saya ada 8 orang anak, tapi saya ada 1.2 juta anak-anak summer camp. 1.2 juta Ustaz, anak summer camp saya selama 40 tahun. Apa saya beri kepada dia tuan-tuan dan puan? Pertama, macam Ustaz sebut tadi, dia mesti sayang kepada 3-4 perkara. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dia mesti sayang Allah tu Ustaz dia.
Dia mesti sayang Allah. Untuk anak-anak ni nak mudah didik, mesti dia sayang Allah. Masuk dalam kepala, turun dalam hati, dia translate kepada tangan dan kaki dia, sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana salah satu sayang pada Allah? Salat, 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 salat. Dan insyaAllah dalam pertemuan minggu depan, pukul 11, jangan lupa tuan-tuan, pukul 11, jangan lupa tuan-tuan, pukul 11. Tag kawan-kawan kita, minta bagi tahu kawan-kawan kita ada program Khazanah Minda Datuk Roslan Ali menjawab soalan-soalan. InsyaAllah tuan-tuan kita akan kita jawab soalan tadi. Saya rasa ulasan daripada Ustaz dan sikit sentuhan daripada saya tadi memantapkan lagi tips-tips yang diberi pada tuan-tuan untuk tuan-tuan amalkan. Baik tadi Ustaz tentang anak-anak ni. Jadi maknanya itu dia. Yang kedua, ahabba ilaikum minallahi wa rasul. Rasul maknanya kita ikut sunnah, cerita Nabi Muhammad. Kena baca cerita Nabi Muhammad. Kena tahu fikiran Nabi Muhammad. Kena tahu perjuangan Nabi Muhammad. Maknanya, tuan-tuan, kita ambil sunnah. Makan ikut sunnah, berjalan ikut sunnah, meraih tetamu ikut sunnah, nak tidur ikut sunnah, dengan adik-beradik ikut sunnah, meraih mak ikut sunnah. Tuan-tuan, ikut sendiri, cara sendiri, tak ikut sunnah, takut tidak masuk dalam tafsiran ibadah, tuan-tuan dan puan. Yang ketiga, bila katakan jihad, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili. Jihad di jalan Allah. Jihad maknanya tuan-tuan nak biasakan anak-anak. Tengok orang miskin, pergi tengok orang fakir, tengok anak yatim, bawa anak kita. Mari tengok anak kita tengok gelandangan-gelandangan. Bagi tengok anak kita, tengok orang nak buat masjid dekat sana. Mari anak kita tengok macam mana orang sakit, tengok macam mana orang sakit. Pakcik sakit, makcik sakit, adik-beradik sakit. Tuan-tuan dan puan-puan, setengah-setengah keluarga sepi. Melawat orang sakit pun sepi, melawat pergi hospital pun sepi, melawat orang mati pun sepi. Dan ini tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan dan puan, insya-Allah apa yang nak disebutkan tentang anak-anak ni, apa pun tuan-tuan, apa pun, mak bapak, tuan-tuan bacalah buku. Minta anak baca buku 3 serangkai tu. Apa bukunya? Khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bunda hingga akhir hayat dalam buku 3 serangkai. Dalam telefon tuan-tuan, di sebelah kanan penjuru tu ada buku namanya Khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Bacakan buku ini tuan-tuan, bacakan buku ini. Buku ini tuan-tuan akan membuka satu ruang fikir dan satu ruang tindak kepada anak-anak. Bagaimana mereka mesti menjadi, letakkan diri ke dalam perjalanan satu highway, menjadikan mereka anak yang soleh, anak yang solehah. Dan akhirnya tuan-tuan, yang Ustaz selalu sebut ni, Ustaz selalu sebut, doa tuan-tuan, doa, ya Allah, anak-anakku, sebut nama dia. Saya nak menyebut anak satu persatu, 8 orang tuan-tuan. Sebut nama satu persatu di hadapan Allah. Gigilkan tangan kita, supaya kita dapat nangis keluar air mata tuan-tuan. Air mata itu tersiram kepada anak-anak. Air mata itu jatuh kepada hati anak-anak tuan-tuan dan puan. Inilah yang perlu kita lakukan. Dan tuan-tuan, tapi kalau kita tak salat, tiba-tiba nak berdoa, tak boleh. Tak boleh, tak sampai ke mana doa kita. Kalau kita tak jaga salat, tiba-tiba nak angkat tangan berdoa, tak boleh. Sebab itu tuan-tuan puan, asasnya ialah Islam, asasnya ialah iman, asasnya ialah kebesaran Allah, asasnya ialah salat, asasnya ialah amalan-amalan yang diwajibkan, yang difardukan, yang disunat muakkadahkan yang kepada kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Lebih kurang Ustaz. Tuan-tuan dan puan, kita ni dah berada di hujung tuan-tuan. Hanya saya nak pesankan sikit. Nanti Ustaz respon sikit Ustaz ya. Saya nak pesankan untuk minggu depan tuan-tuan. Untuk minggu depan. Pukul 11. Bukan 11.30 tuan-tuan. Pukul 11 minggu depan. Kita bersiaran lagi. InsyaAllah tuan-tuan. Ajak kawan-kawan. Ajak kawan-kawan tuan-tuan. Minta maaf tuan-tuan. Bukan mudah kita nak simpulkan pengalaman. Bukan mudah kita nak ketengahkan ilmu sedikit. Bukan mudahlah kita nak sadurkan ilmu dan pengalaman. Diadun sedemikian rupa, dibentangkan kepada tuan-tuan dan bentuk tips. Tuan-tuan ingat tertibnya. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat, itu namanya itemized tips. Tips yang itemized. Boleh memudahkan tuan-tuan mengangkat tips-tips itu supaya dapat dilaksanakan. Jangan lupa, minggu depan 11 pagi, insya-Allah dalam program tuan-tuan Khazanah Minda Datuk Roslan Mama Ali bersama dengan sahabat saya, teman saya dunia dan akhirat, teman yang muda, yang bergaya, yang handsome, yang tuan-tuan seorang-seorang ni. Ini dipanggil, kalau kat sini tuan-tuan dia panggil Pak Unggal. Dekat Perlis agaknya Pak Unggah. Pak Unggah.
Agaknya lah tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Mudah-mudahan Ustaz, saya serahkan pada Ustaz. Sila Ustaz. Jadi saudara Sabri, kita harap saudara Sabri, nama pun Sabri Datuk. Allahu Akbar. Sabar, masya-Allah. Banyak-banyak bersabar dan bertindak. Jangan bersabar diam saja, bersabar dan bertindak. Jangan mengambil tindakan melulu. Saya faham maksudnya dalam tempoh satu masa memang menghadapi ujian dan cubaan yang cukup besar dalam hidup kita. Masya-Allah, betul kata Datuk tadi, apa yang saudara sebut tadi secara umum, maka Datuk sampaikan pun secara umum. Tuan-tuan dan puan, bayangkan 4 hari yang lalu kita menyambut hari bapa, tuan-tuan. Tapi bagaimana di sebuah negeri di utara tanah air, saya tak sebut di sini, masuk khabar metro, tuan-tuan. Bapa kejam sembur racun untuk diamkan anak. Ya Allah, ya Tuhan, tuan-tuan bayangkan, tak tahan dengar anak menangis. Anak buah hal sembur racun. Mujur tak mati anak tu, tuan-tuan. Dirujuk kepada pakar kanak-kanak di hospital berkenaan. Alhamdulillah. Ini tension ni Datuk, saya tidak dapat nafikan. Tension, hypertension, apa lagi Datuk? Saya nak sebut pun tak tahu. Ini semua jenama-jenama, nama-nama dalam permasalahan tekanan dalam hidup. Maka sama ada saudara yang bertanya, tuan-tuan dan puan-puan yang juga menghadapi hal yang sama, kita mohon minta kepada Allah, macam mana Datuk kata tadi, kita angkat dan tadah tangan. Tuan-tuan, tadah tangan pun tadah betul-betul, tuan-tuan. Nabi sebut, Aisyah kata, aku tengok Nabi bila angkat tangan ni, dia sampai paras bau dan merapatkan, tuan-tuan. Dan dijarang-jarangkan jarinya dan tidak bertemu ibu jari dengan jari telunjuk. Ini caranya, tuan-tuan. Dan mata melihat kepada tapak tangan. Ini di sebuah hadis Tirmizi, tuan-tuan. Kalau kita tak buat macam tu, memang kita tak dapat rasa. Angkat tangan, tengok dinding. Angkat tangan, sandor-sandor. Ini tidak ada nikmat dalam berdoa. Jadi betul kata Datuk tadi, kalau boleh menggigil, itu mungkin satu tahap yang sangat tinggi. Datuk, saya fikir satu hari nanti kita boleh buat kempen bersama dengan semua followers kita. Selepas PKP ada satu sama camp Anjung Husnul Khatimah. InsyaAllah. Masya-Allah. Okay. Ini satu hubungan yang kita boleh lanjut dan teruskan bersama di antara satu dengan yang lain. Ustaz, saya nak tambah sikit, Ustaz. Saya nak tambah sikit saja, Ustaz, ya. Para hadirin yang dihormati sekalian, ya, bersama dengan Ustaz Amir Nur Hizam, bila dah PKP nanti sudah tamat dan kami boleh bergerak ke masjid, ke surau dan sebagainya, ada 2 seminar setengah hari yang kita nak buat. 2 seminar setengah hari. Seminar yang pertama, tuan-tuan, menseminarkan salah satu buku tadi, tuan-tuan. Katakanlah buku tadi, Khidmati Mak Ayah Hingga Akhir Hayat. Kita seminarkan, tuan-tuan. Macam mana nak hidupkan untuk anak-anak supaya mengkhidmati tuan-tuan dan puan sebagai ibu dan ayah dia sampai akhir hayat dia, terus mengkhidmati kita dengan tulus ikhlas. Diseminarkan daripada pukul 8.30 pagi sampailah pukul 12.30 atau pukul 1 tengah hari. Boleh diseminarkan. Atau petang, pukul 2 sampailah pukul 5 petang kita seminarkan. Satu lagi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, satu lagi program namanya, tuan-tuan, motivasi kecemerlangan untuk ibu bapa, pelajar-pelajar dan guru-guru. Ini kita kena buat di masjid. Tuan-tuan, insya-Allah yang tadi, yang seminar setengah hari tadi, kalau pagi kita mulakan dengan sembahyang sunat duha. Kita sembahyang sunat duha, kita sembahyang hajat, lepas tu kita bermunajat di depan Allah SWT, baru kita mulakan seminar itu. Dan satu lagi tadi yang katakan seminar motivasi kecemerlangan anak-anak, ibu bapa dan guru-guru. Ini dibuat di masjid. Sama ada satu sekolah, sama ada gabungan beberapa sekolah yang terlibat, nanti pelajar-pelajar, mak bapak semua kena hadir dan guru-guru pun semua kena hadir. Ini biasanya dibuat waktu malam daripada sebelum maghrib sampailah pukul 10.45 malam. 10.45 malam. InsyaAllah. Tuan-tuan, siapa yang berhajat, tuan-tuan boleh berhubungi kami. Saya akan bagikan nanti, tuan-tuan, dia punya poster tentang itu supaya tuan-tuan dapat bincang dengan teman-teman di kawasan tuan-tuan untuk mengadakan program itu. Saya dengan Al-Fadhil Ustaz Amir Nur Hizam akan mengendalikan program itu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, yang akhirnya Ustaz, saya tertarik ni Puan Sanisa Karim, lepas tu Puan Ina Aziz,
menantu Puan Huwaidris, kemudian tu Sanisa Karim lagi. Bukan Huwai itu, Datuk. Hawa Idris. Hawa Idris. Minta maaf. Kemudian tu itu bukan Hawaii, Datuk. Jangan salah. Silap. Puan Nurhayati Osman. Lepas tu Ummu Fatihah. Kemudian tu Najah Adam. Kemudian tu tuan-tuan Kartini Khalid. Semuanya tuan-tuan merungkaikan, mengatakan macam mana mak dia layan mereka. Ya. Mak dia masak, dia kata air tangan. Ini boleh dibawa minggu depan, Datuk. Okey, boleh. InsyaAllah. Ini namanya air tangan, Ustaz. Air tangan ni ada keberkatan, Ustaz. Air tangan mak. Ya. Kalau anak seorang tu saya tak tahulah air tangan apa untuk anak seorang. Tapi anak seorang, orang Perlis, anak seorang ni tuan-tuan puan. Ni. Jadi apapun tuan-tuan puan, saya mengucapkan terima kasih. Sekali lagi tuan-tuan puan, insya-Allah Anjung Husnul Khatimah minta tuan-tuan mendermakan apa yang ada tuan-tuan puan. Buku-buku tuan-tuan boleh dapatkan. Taska tadi tuan-tuan boleh cuba taska kami. Pada masa yang sama tuan-tuan insya-Allah minggu depan pukul 11 pagi bersama dengan kami semua tuan-tuan, iaitu dalam program Khazanah Minda Datuk Dr. Sanali. Jangan lupa malam ini tuan-tuan, malam ini 9 suku. Malam ini 9 suku malam ialah acara diskusi panel di bawah tajuk tuan-tuan Salam Husnul Khatimah. Jadi Ustaz, saya pulangkan kepada Ustaz untuk tutup program ini Ustaz. Sila Ustaz. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan kata-kata itu maka berakhirlah pertemuan kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan kepada yang dapat rezeki bersolat fardu Jumaat, maka ambillah bahagian yang terbaik untuk kita memenuhi fadilat Jumaat. Kepada puan-puan yang tak dapat pergi ataupun tuan-tuan yang tak dapat pergi, kita ambillah fadilat Jumaat yang lain. Jangan lupa hari ini mandi sunat hari Jumaat, baca suratul Kahfi, baca Yasin, perbanyakkan istighfar, berdoa memohon minta ampun kepada Allah. Hari ini hari Allah makbulkan doa kita tuan-tuan dan puan. Saya mewakili Dr. Hasan Ali dan semua tim Salam Husnul Khatimah dan Khazanah Minda IDHA mengucapkan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Anjung Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjung Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.